A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini kita bersama-sama lagi dapat dalam sesi tadabbur. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke 202, insyaAllah 202. Kita akan bersama-sama mentadabbur pada pagi ini di surah At-Taubah, ayat 94 sehingga ayat yang ke 99, insyaAllah. Hari ini kita masuk kepada juzuk yang ke-11. Kita masuk kepada juzuk yang baru hari ini, juzuk yang ke-11, insyaAllah. Jadi dalam kali ini, dalam muka surat ini, kita akan dapat tengok sekali lagi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi, Allah Ta'ala masih lagi menceritakan tentang orang-orang munafik, keadaan orang munafik dan juga sifat-sifat mereka. Dan juga terdapat di kalangan orang munafik ni sejenis, iaitu daripada munafik Al-A'rab dipanggil, iaitu Al-A'rab ni orang-orang Badui. Dan tapi kita tengok juga bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah mengatakan bahawa orang-orang Badui ni adalah merupakan orang-orang yang dahsyat dan sebagainya. Allah Ta'ala sebutkan kenapakah orang-orang Badui ni, mereka ini mempunyai keadaan yang tertentu, sifat dia dan begitu, tetapi kerana ada sebab-sebabnya. Kita akan tengok insyaAllah dalam ayat ni, ayat-ayat yang dalam muka surat 202 ni, insyaAllah. Jadi sebelum kita terus, insyaAllah diminta kepada sahabat-sahabat yang berada bersama dengan kita pada pagi ni untuk memberi feedback, insyaAllah, sama ada suara dan juga gambar jelas dan tak ada masalah, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Ayat 94 yang baru saya baca tadi, dimulakan ayat ini dengan ya'tazirun. Ya'tazirun maknanya ialah mereka ni meminta uzur. Siapakah meminta uzur ini? Iaitu orang-orang yang tidak pergi berperang dalam peperangan Tabuk. Kita akan lihat bahawa masih lagi bercerita tentang perang Tabuk. Sebab itulah kita katakan bahawa surah ini, iaitu surah At-Taubah ini, memang menceritakan tentang apa yang berlaku sekitar peperangan Tabuk, sama ada sebelum sikit ataupun selepas peperangan Tabuk. Jadi perkara-perkara ni yang berlega di sekitar peperangan Tabuk ni, kita akan tengok bahawa Allah Subhanahu Wa Taala banyak sebenarnya peperangan Tabuk ni sebagai peperangan yang terakhir lah bagi Nabi SAW, dan berlaku pun selepas daripada pembukaan kota Mekah, sebelum daripada baginda Nabi SAW wafat. Jadi kita tengok Allah Ta'ala dedahkan semua sekali orang-orang munafik ni. Bermula mereka ni wujud selepas peperangan Badar. Maknanya sebelum daripada itu, semasa di Mekah tak ada. Orang munafik ni tak ada semasa di Mekah. Tidak ada, maknanya keadaan tidak bukan membolehkan, tapi maksud keadaan suasana di Mekah tu dengan penyiksaan terhadap orang beriman tidak melahirkan orang-orang munafik ni. Orang munafik ni lahir selepas daripada Nabi kita SAW menang peperangan Badar, dan mereka mula merasai kalau mereka ni tidak masuk Islam, tidak menunjukkan bahawa ni mereka ni Islam, mereka berada di Madinah, tapi kalau mereka ni tidak menunjukkan Islam, maka keadaan mereka akan susah dan sukar. Sebelum daripada peperangan Badar, mereka ni kebanyakan mereka adalah musyrik, iaitu orang musyrik, tapi mereka tinggal di Madinah. Mereka ni orang Madinah, tinggal di Madinah. Mereka ni musyrik, tapi bila berlaku peperangan Badar, maka mereka takut kalau mereka ni tetap berada dalam keadaan syirik mereka tu sebagai orang musyrikin, maka mereka ni akan agak sukar suasana tu. Sebab mereka tengok Muhammad dia dah kuat bila peperangan Badar, maka mereka pun berpura-pura lah masuk Islam. Jadi lahirlah yang kita katakan sebagai orang-orang munafik ni.
Jadi daripada tahun yang kedua kita kata sampai kepada tahun yang ke-9, makna kita ada sampai 7 tahun 8 tahun, mereka ni berada dalam keadaan tu. Allah Ta'ala dedahkan sedikit demi sedikit, tapi bila sampai kepada hujung tahun yang ke-9 ni, makna hujung umur baginda Nabi SAW, Allah Ta'ala dedahkan semua sekali di dalam surah At-Taubah ni. Jadi kita tengok kan apa yang berlaku lah, mereka ni ya'taziruna ilaikum, mereka minta uzur. Tu memang style mereka kan, sifat mereka orang-orang munafik ni. Asyik-asyiknya bila mereka tak buat satu-satu benda, mereka pun akan selepas daripada tu mereka akan pergi. Harapan mereka ni orang Islam ni akan dihapuskan ke, akan dibunuh ke, akan dikalahkan dalam peperangan Tabuk. Tapi rupa-rupanya tidak berlaku. Bila Nabi SAW balik daripada peperangan Tabuk ni, mereka pun yang ataziruna ilaikum, mereka pun datanglah minta uzur. Beginilah cakap kami tak pergi peperangan Tabuk macam ni dan sebagainya. Ya ataziruna ilaikum iza raja'tum ilaihim, apabila kamu balik kepada mereka. Kamu balik artinya kamu balik daripada peperangan Tabuk dan berjumpa mereka kembali. Jadi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada mereka ni, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullahum, kullahum, katakan kepada mereka tu, kepada orang-orang munafik yang minta uzur tadi tu, kullahum la ta'taziru, jangan kamu sibuk-sibuklah nak minta uzur kan. Lan nu'mina lakum, lan nu'mina maknanya kami tak akan percaya. Lam nusaddiq lam nu'mina tu bukan maknanya kami tidak beriman, maksudnya kami tak percaya lagi kepada kamu. Lan nu'mina lakum lam nusaddiqukum, lam nusaddiqukum, kami tak akan percaya kepada kamu. Jadi Allah SWT kita tengok kat situ kan, dia gunakan perkataan lan tu maksudnya ialah selama-lamanya kami tak akan percaya lagi kepada kamu. Kalau kamu ni munafik, kamu ni tak bertaubat semua, kami tak akan percaya. Kemudian Allah Ta'ala qad nabba'anallahu min akhbarikum, Allah Ta'ala dah cerita dah, gitu kan, qad nabba'ana, sesungguhnya telah menceritakan oleh Allah, Allahu min akhbarikum, daripada berita kamu, iaitu daripada ahwal kamu. Allah Ta'ala dah cerita semua dah kepada kami. Jadi bila cakap macam tu, mereka pun barulah takut kan. Jadi tapi nak buat macam mana sekarang? Allah Ta'ala dah tahu dah. Allah Ta'ala, kita beritahu kepada mereka, Allah Ta'ala dah cerita semua kepada kami apa yang kamu buat ni, apa keadaan kamu. Wa sayarallahu a'malakum wa rasuluhu, Allah Ta'ala akan melihat amalan kamu, dan juga Rasul juga akan melihat amalan kamu. Tak nak dah maknanya cakap-cakap ni, perbuatan kamu. Bukan nak tengok percakapan kamu, tapi nak tengok perbuatan kamu. Allah Ta'ala tengok. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, selepas daripada ni kamu akan dikembalikan. Maknanya selepas ni kamu mati lah, kamu akan dikembalikan. Nak kembali ke mana-mana, kamu akan kembali kepada Allah. Summa turadduna ila alimi, summa turadduna ila alimil ghaibi, kepada Tuhan yang mengetahui. Alimil ghaibi maknanya Tuhan yang mengetahui perkara ghaib, dan wasyahadah, Tuhan yang mengetahui perkara yang nampak, yang ghaib dan juga yang tak nampak dan juga yang nampak. Maknanya yang manusia nampak, yang manusia tak nampak, semua Allah Ta'ala tahu. Alimil ghaibi wasyahadah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan Allah nanti akan ceritakan kepada kamu bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kamu buat. Maknanya banyak benda. Mungkin kita ni sebagai orang-orang yang beriman ni tak tahu apa yang mereka buat, orang munafik ni buat, tapi Allah SWT tahu. Jadi Allah Ta'ala akan dedahkan nanti, Allah Ta'ala akan ceritakan nanti, dari akhirat nanti mereka tak boleh lari kan. Allah Ta'ala akan ceritakan semua sekali. Habis itu kemudian apa lagi, mereka tu tengok yang taziruna, kemudian Allah Ta'ala kata semua selepas sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum. Allah Ta'ala cerita lagi bahawa mereka ni akan bersumpah. Sebelum daripada ni kita dah baca kan, tengok kan, mereka ni bersumpah, banyak kali sekali bersumpah kan. Yahlifuna. Allah Ta'ala sebut sini lagi sayahlifuna. Mereka nanti satu akan yahlifuna, akan bersumpah. Dia akan bersumpah apa? Billah. Tengok tak, bila mereka ni bersumpah, mereka ni akan menggunakan nama Allah. Billahi lakum, kepada kamu. Maknanya bila bercakap kepada kamu, mereka akan bersumpah menggunakan nama Allah. Mereka akan kata apa? Izan qalabtum ilaihim, apabila kamu inqalabtu ilaihim, maknanya bila kembali kepada kamu, maknanya kembali dalam peperangan Tabuk lah, daripada peperangan Tabuk kepada mereka, litu'ridu anhum. Maksud litu'ridu anhum ni ialah supaya kamu ni
Litung ridu anhu ni maksudnya kamu tidak mencela, maksudnya supaya kamu ni tidak mencela. Minta maaf suara tak nak keluar sikit. Litung ridu anhu maknanya supaya kamu ni, mereka ni minta uzur kenapa, mereka ni bersumpah kenapa, kerana litung ridu anhum, supaya kamu, li tu supaya, tung ridu kamu ini tidak akan mencela mereka. Litung ridu anhum maksudnya, jadi maksudnya tak marah pada mereka lah. Jadi sebab itulah mereka ni bersumpah, supaya dengan harapannya kamu, wahai Muhammad, kamu orang Islam tidak akan mencela mereka, tak akan mengata lagi kepada mereka, tak akan kata apalah kamu ni, apa maknanya tu tujuan mereka. Sebab itulah mereka bersumpah. Apa Allah Ta'ala kata apabila mereka ni buat macam tu? Allah Ta'ala kata fa'aridu anhum. Fa'aridu anhum maknanya jangan layanlah mereka, gitu. Yang tadi tu litung ridu tu maksudnya ialah supaya kamu tak cela mereka. Jadi sekarang ni Allah SWT beritahu kepada kamu orang beriman ni, a'ridu anhum. A'ridu maknanya jangan ambil kira lah mereka ni kan, jangan pakailah mereka ni kan, jangan dengarlah cakap mereka ni kan, gitu. Litung ridu maknanya a'ridu anhum. Innahum, kenapa Allah SWT kata jangan sibuk-sibuklah dengan mereka ni kan, jangan ambil hirau lah mereka ni, jangan layan mereka ni, kerana apa? Innahum rijsun. Dahsyat, Allah SWT kata kepada orang beriman ni, innahum rijsun. Mereka ni sebenarnya ialah, kalau ikut terjemahannya maknanya najis, kotor, buruk, jelek, busuk, semua benda tu, itulah maksud rijsun. Rijsun macam najis macam mana, rijsun. Jadi Allah SWT kata fa'aridu anhum, kenapa? Innahum rijsun, kerana mereka ni adalah kotor. Jadi kotor apa? Bukan kotor, mungkin kita tengok kan, tangan mereka, kebersihan mereka, guna shampoo, guna sabun, guna lotion, guna semua benda kan. Tak, bukan maksudnya zahir, tetapi hati mereka tu busuk, hati mereka tu kotor. Sebab tu Allah tak kata rijsun. Jadi ingat ni maknanya satu kata-kata yang dahsyat kan, maknanya dari segi kufurnya mereka, kemudian rijsun mereka kan, mereka ni Allah Ta'ala dah sebut kan, bahawa mereka ni adalah busuk dan jahat dan kotor kan. Kemudian Allah Ta'ala bukan setakat saja, bila mereka mati apa? Wa ma'wahum jahannam. Kalau mereka mati nanti tempat mana mereka ni? Mereka ni wa ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah jahannam, neraka jahannam, jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan dengan apa yang mereka telah usahakan, apa yang mereka buat tu. Jadi insya-Allah itu ayat 95. Kita pergi seterusnya ialah ayat yang ke-96. Allah Subhanahu Wa Taala kata yahlifuna lakum. Tengok sekali lagi kan, mereka ni bersumpah lagi. Macam kalau kita baca surah Taubah ni, kita akan tengokkan betapa banyak yang Allah Ta'ala sebutkan tentang mereka ni bersumpah. Tengok bersumpah lagi kan. Apa mereka sumpah sekarang ni pula? Allah Ta'ala kata yahlifuna lakum litardau anhum. Supaya apa mereka sumpah ni? Tujuan mereka supaya ni kamu reda terhadap mereka. Kamu reda maknanya kamu suka, kamu gembira, kamu tak ada masalah dengan mereka. Litardau, supaya kamu ni happy lah dengan mereka ni. Litardau anhum. Fa in tardau anhum, tapi Allah SWT sebut kan, adakah bila orang-orang Muslim tu, orang Islam tu, bila dengar dah, sebab kita ni disuruh berhukum berhukum dengan apa? Dengan zahir Jadi kalau Nabi, orang Islam, lalu bila mereka ni cakaplah mereka ni ada sebenarnya ada sebab begini kan, bersumpah dengan nama Allah lagi tu, kemudian maka orang Islam kemungkinanlah okeylah, okey, boleh terimalah, boleh faham, boleh terimalah keadaan kamu gini-gini kan. Maknanya orang Islam tak ada masalah lah dengan mereka, konon-kononnya harapan mereka macam tu. Tapi Allah SWT sebut apa sini kan, apa yang kamu buat tu, apa yang mereka buat tu adalah litardau. Tapi Allah Ta'ala kata fa in tardau anhum, kalau kamu semua orang-orang yang beriman semua reda, sukakan kepada mereka pun, tak ada masalah dengan mereka pun, fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Tapi ingat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak akan reda, tak akan suka dengan orang-orang yang fasik, dengan kaum al-fasikin. Jadi mereka, maknanya mereka jangan anggap bahawa mereka ni, kalaulah orang semua tak ada masalah dengan mereka, orang Islam semua suka dengan mereka, orang Islam percaya dengan mereka, maka mereka ni akan terlepas. Sebab Allah SWT tahu kan apa yang ada dalam hati mereka. Jadi oleh kerana itulah, maka mereka jangan ingat mereka ni boleh terlepas, jangan ingat mereka ni akan selamat kan, bila orang-orang semua macam tak ada masalah dengan mereka, suka dengan mereka, percaya dengan mereka. Tak, Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati mereka. Jadi Allah SWT kata sini, kalau mereka bersumpah pun hanyalah untuk mendapat keredaan manusia sahaja, untuk mendapat keredaan Allah SWT.
No, tidak kan. Mereka tak akan dapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala kata yahlifuna lakum litardau anhum fa in tardau, kalau kamu redha pun fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin. Allah Subhanahu wa taala tak akan redha dengan kaum yang fasik, iaitu mereka lah. Kaum yang fasik tu Allah Taala labelkan bukan makna fasik dari segi fiqh tapi fasik sini ialah maksudnya fasik makna yang jahat. Kalau ikut ulama tafsir kata iaitu orang yang kafir. Allah tak nak tahu. Jadi tapi ayat ni secara umum ni kan, makna Allah kalau seorang tu buat amalan-amalan yang fasik, buat amalan-amalan yang jahat, buat amalan-amalan apa kan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu. Seterusnya insya-Allah kita tengok ayat yang ke-97. Ayat 97 Allah SWT sekarang ni ceritakan tentang Al-A'rab. Al-A'rab ialah kita sebut orang Badui. Jadi dalam masyarakat pada masa tu ada dua kelompok lah kan. Ada satu kelompok ialah yang dipanggil sebagai orang-orang yang tinggal di bandar-bandar. Sama ada mereka tinggal ni di bandar Mekah ke, ataupun di Taif ke, ataupun di Madinah, Yasrib lah sebelum daripada Islam. Jadi itulah bandar-bandar besar yang ada di Hijaz pada masa tu, di tanah Arab iaitu Mekah, Taif dan juga Yasrib. Jadi ketiga-tiga bandar ni selain daripada ketiga-tiga bandar ni, orang-orang tu biasanya adalah dipanggil sebagai Al-A'rab. Al-A'rab maknanya orang Badui. Jadi Allah SWT sebut sini orang-orang Badui ni pun, di samping di Madinah ni ada orang-orang munafik, di luar daripada Madinah iaitu orang Badui pun ada juga orang munafik. Maknanya munafik itu artinya orang yang berpura-pura, pura-pura masuk Islam dan tapi sebenarnya mereka ni tak Islam, hati mereka tak terima. Hati mereka ni macam-macam, mengata kepada Nabi dan sebagainya kan, merasa berat dah untuk terima Islam. Tapi mereka ni kadang-kadang terima Islam kenapa? Kerana takut diperangi, kerana mereka ni ketua mereka ni masuk Islam, jadi mereka pun masuk Islam juga kan. Jadi ramai di kalangan orang-orang Arab ni, orang-orang Badui ni pun sebenarnya adalah munafik. Jadi Allah Ta'ala sekarang ni bongkar kan, Allah Ta'ala ceritakan. Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, ayat kita pada pagi ni, iaitu ayat 97, Allah Ta'ala kata Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Orang-orang Badui ni mereka ni asyaddu kufran, lebih dahsyat lagi kekufuran mereka, dan juga lebih dahsyat lagi nifak mereka ni. Allah Ta'ala apa sebutkan? Wa ajdaru alla ya'lamu hududallah, hududama anzalallahu ala rasulihi. Dan mereka ni ajdar ni makna aula, lebih patut lagi, lebih dahsyat lagi kita katakan bahawa alla ya'lamu hududama anzalallahu ala rasulihi. Hudud maknanya sempadan ataupun hukum-hukum lah, maksudnya sini hukum-hukum syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas Rasulnya. Artinya sini, kenapakah ulama-ulama seperti Imam Jalalain dia sebutkan orang-orang Badui ni orang yang tidak tinggal di Madinah kan, mereka ni apa keadaan mereka? Of course kan, mereka ni akan berjumpa dengan Nabi kadang-kadang sekali, kadang-kadang dua kali. Kalau mereka datang ke Madinah, mereka jumpalah kan. Tapi kalau mereka tak datang, hanyalah yang datang tu adalah utusan daripada Nabi kepada mereka. Jadi mereka bukan masuk Islam. Contohnya mereka masuk Islam, tapi mereka masuk Islam ini, adakah dengan mudahnya Islam itu masuk ke dalam hati mereka? Susah kan. Jadi sebab itulah ramai di kalangan mereka, dahsyat lagi lah Allah Ta'ala kata sini kan, dahsyat lagi asyaddu kufran, mereka dahsyat lagi kekufuran mereka tu, dan dahsyat lagi kemunafikan mereka tu, dan wa ajdan, dan lebih patut lagi, makna lebih keadaan mereka tu lebih dahsyat lagi, bahawa mereka ni tak tahu apa? Tak tahu sempadan, tak tahu hukum apa yang diturunkan oleh Allah, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabinya. Sebab apa? Mereka tinggal jauh, mereka tak belajar, mereka tak mendengar Nabi, mereka tak tengok Nabi. Jadi hati pula mereka ni, dalam tafsir jalan lain kata al-jafa wal ghilzah, maknanya kering. Maknanya sebab apa? Suasana mereka, kehidupan mereka kan, yang menyebabkan mereka ni, hati mereka ni susah nak dilembutkan. Jadi suasana mereka tu menyebabkan mereka ni, Allah SWT sebutkan, jadi jaga-jaga. Apakah secara tidak langsung Allah Ta'ala nak beritahu kat sini, iaitu pentingnya kita ni melembutkan hati kita dengan Al-Quran ke, dengan mendengar kalam Allah, dengan mendengar syariat kan. Kalau kita kurang dengar, kalau kita kurang ni, kita takuti kita ni akan menjadi seperti orang Arab, orang Badui kan, yang mana oleh kerana mereka ni kurang mendengar tu, maka ditakuti, maka kita akan menjadi menhampiri dikatakan sebagai kekufuran dan juga kemunafikan ni. Sifat kekufuran, sifat kemunafikan, kita takut kita akan mendekati kepada. Kerana apa? Kurangnya kita mendengar
takut kita ni menjadi sebagaimana orang-orang Badui ni. Jadi Allah SWT kata, wallahu alimun hakim. Allah Ta'ala maha tahu dan Allah Ta'ala ni maha hakim. Seterusnya Allah Ta'ala sebutkan apakah sifat mereka ni kan. Allah Ta'ala kata ni, orang Badui ni, wa minal a'rabi man yattakhizu ma yunfiqu maghraman. Allah Ta'ala sebutkan, tadi Allah nak kata lebih mungkin keadaan mereka tu menyebabkan mereka ni akan lebih dahsyat lagi kekufuran dan juga kemunafikan. Apa di antara sifat-sifat yang Allah Ta'ala sebut ni? Di antara apa yang berlaku ialah wa minal a'rabi, di kalangan orang-orang Badui ini, man yattakhizu ma yunfiq, mereka memandang man yattakhizu ni mereka mengambil asalnya, tapi maksudnya ialah mereka memandang, merasai ma yunfiqu, apa yang mereka berikan. Apa dia? Iaitu zakat. Biasanya akan datanglah Nabi SAW akan hantar orang kepada orang-orang Badui ni untuk mengutip zakat lah kan. Kalau mereka ni ada kambing yang banyak, mereka ada unta yang banyak kan, jadi kena bayarlah zakat kan. Jadi bila kena bayar zakat ni, mereka bayar zakat, tapi mereka anggapan dalam hati mereka menganggap zakat yang mereka bayar tu ataupun apa yang mereka berikan tu untuk Islam tu adalah sebagai maghraman. Maghraman ni kerugian, maknanya rugi untuk mereka. Dan kemudian bukan setakat itu saja, mereka merasa itu adalah rugi untuk mereka, dan kemudian wa yatarabbasu bikumud dawair. Mereka ni sentiasa mengintai-ngintai. Apa? Mengintai-ngintai, mengharapkan supaya kamu ini akan ditimpa bala, akan ditimpa bencana, akan ditimpa kekalahan, akan ditimpa apa-apalah. Jadi mereka sentiasa menunggu-nunggu. Jadi perasaan tu kan, itu adalah perasaan orang Arab yang Allah Ta'ala sebut orang Badui yang dikatakan sebagai nifak tadi tu. Menganggap apa? Menganggap apa yang diberikan tu terpaksa beri, terpaksa bayar sebagai kerugian kepada mereka. Mereka dapat apa kan, jadi mereka pun rasa itulah kerugian, dan mereka sentiasa tunggu nak tengok kan, bila lagi nak kalah ni, bila lagi macam tu kan. Itu perangai mereka, perasaan mereka. Jadi Allah SWT kata alaihim dairatus sau, sebenarnya ke atas mereka lah yang dikatakan sebagai ad-dawair tadi tu, iaitu bala ni akan menimpa mereka sebenarnya. Alaihim dairatus sau wallahu sami'un alim. Jadi perasaan mereka tu Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala kata moga-moga Allah Ta'ala nanti mereka sepatutnya kena. Kenapa kan? Dan kalau mereka mati ke, mereka akan, kalau itulah keadaan mereka kalau mereka tidak bertaubat Jadi ini semua Allah Ta'ala ceritakan supaya kita ni mengambil pelajaran. Tetapi selepas daripada tu, adakah semua orang Arab itu begitu? Tidak kan? Walaupun kalau kita tengok dalam Quran, sangat banyak ayat Quran yang menceritakan tentang orang Arab. Orang Arab ni, orang Badui, iaitu Allah Ta'ala akan sebut biasanya orang Badui ni ialah perangai mereka macam ni kan. Kebanyakan daripada ayat-ayat Quran kita sebutkan dalam sesi sebelum ni, kebanyakan daripada ayat Quran yang menceritakan tentang orang-orang Badui ni biasanya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan marah kepada mereka, akan sebut sifat-sifat yang tak bagus pada mereka. Kerana apa? Kerana masalah yang kita akan sebut tadi, kerana suasana mereka tu yang kering tu yang menyebabkan mereka ni kasar dan mereka ni tidak mendengar banyak daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana mereka tidak sentiasa bersama dengan Nabi. Jadi oleh kerana itulah maka perangai mereka tu jadi macam tu. Tetapi ada juga ayat dalam Quran ini yang menceritakan tentang bahawa sebahagian daripada mereka sebenarnya tidaklah semua macam tu. Ada juga yang baik, tetapi majoriti kita kata lebih daripada 90% kita kata ayat Quran menceritakan tentang orang Badui ini, dia akan ceritakan tentang inilah perangai-perangai yang tidak sepatutnya berlaku. Jadi Allah Ta'ala bukanlah nak kata orang Badui itu teruk semua. Ada yang baik di kalangan mereka tu. Contohnya ialah kita akan tengok dalam ayat 99 kan. Wa minal a'rab, sini Allah Ta'ala kata, yang tadi kan wa minal a'rab, tapi wa minal a'rab juga. Allah Ta'ala kata wa minal a'rab, di kalangan orang-orang Badui ni, Allah Ta'ala wa minal a'rabi man yu'minu billah. Di antara orang-orang Badui ni ada juga yang beriman. Beriman betul-betul maknanya. Billahi wal yaumil akhir, dan beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Wa yattakhizuma, jadi Allah Ta'ala sebutkan sifat-sifat baik yang ada pada mereka, iaitu sebahagian daripada mereka ni beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Wa yattakhizuma yunfiqu, dan mereka menjadikan ma yunfiq, apa yang mereka kurniakan, apa yang mereka berikan, zakat yang mereka sumbangkan, itu sebagai qurubatin indallah. Qurubatin maksudnya ialah suatu benda yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka maknanya mereka faham. Ada yang menganggap tadi maghraman, yang menganggap tadi sebagai ini rugilah harta kita macam ni, rugilah kambing kita, rugilah unta kita.
Mereka ni tak bertanam. Mereka ni majoriti mereka adalah merupakan orang-orang masyarakat yang memelihara kambing, menternak kan. Jadi menternak mereka ni bukan sikit-sikit unta-unta mereka kadang-kadang sampai ratusan, ribuan. Kadang-kadang kambing-kambing mereka ni bukan sedikit kadang-kadang puluh ribu unta, kambing-kambing mereka ni sangat-sangat banyak kan. Jadi sebab itulah kalau kita tengok dalam peperangan biasanya, kalau berlaku peperangan, biasanya rampasan perang tu kambing-kambingnya sangat banyak kan, sampai dapat Allah Ta'ala Nabi SAW akan membahagikan kepada orang bersama-sama dalam peperangan tu. Kadang-kadang ratusan, setiap orang ratus dan sini orang dapat 100, sebagaimana selepas peperangan Hunain kan. Kita baca dalam sirah, selepas peperangan Hunain ni Nabi berikan kepada orang ni 100, Nabi beri kepada orang ni 100 kambing, Nabi beri kepada, maknanya bilangan kambing ataupun binatang-binatang ternak pada masa itu sangat-sangat banyak kan, yang dipelihara oleh orang-orang termasuk orang Arab ni. Jadi Nabi SAW sebut sini, Allah SWT sebut sini, di antara orang Arab ni ada yang beriman, dan ada di kalangan mereka ni, bila mereka ni memberikan zakat, membayar zakat, dan apabila diminta oleh Nabi SAW melalui utusan-utusan lah biasanya, maka dia akan kata apa yang mereka beri itu, wa yattakhizu ma yunfiq qurbatin indallah. Mereka anggap itu adalah merupakan qurbat indallah, iaitu sebagai suatu benda yang mendekatkan diri. Qurbat itu makna dekat kan, mendekat diri kepada Allah. Wa salawatir rasul, dan merupakan jalan untuk mereka mendapat doa daripada Nabi. Wa salawatir rasul maknanya sebab dalam Allah SWT memerintahkan kepada Nabi kita SAW, apabila orang bayar zakat, maka hendaklah kamu berdoa untuk mereka. Jadi mereka pun maknanya beri zakat tu, dan mereka mengharapkan supaya Nabi ni akan mendoakan untuk mereka bila bayar zakat tu. Dan mereka tahu bahawa bila Nabi SAW, sahabat-sahabat semua tahu kan, dan kita semua tahu kan, bahawa apabila Nabi SAW berdoa kepada sesuatu benda, kepada Allah SWT untuk sesuatu benda, maka doa itu adalah doa yang mustajab. Jadi mereka ni sentiasa berdoa. Nabi SAW kalau tu dia tak akan berdoa, tapi apabila ni dia akan berdoa. Allah Ta'ala bila dia berdoa, terutama orang bayar zakat, maka orang tu akan dapat doa daripada Nabi SAW. Jadi mereka sangat gembira. Kenapa? Ini adalah satu jalan bagaimana mereka ni untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan doa. Jadi mereka akan menginfakkan. Jadi sebab itulah setengah daripada orang Badui ini, mereka akan suka buat macam tu kan. Jadi mereka suka untuk menginfakkan, mereka suka untuk bersedekah, supaya mereka akan dapat benda ni, dekatkan diri kepada Allah SWT, dan pun dapat doa daripada Rasul. Wassalawatir Rasul, ala innaha qurbatun lahum. Jadi Allah Ta'ala kata sungguhnya itu semua adalah merupakan pendekatan diri mereka kepada Allah. Iaitu selepas mereka bayar zakat, innaha makna zakat itu adalah merupakan satu kurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mereka. Sayudkhiluhumullahu fi rahmatih. Orang yang macam tu, mana orang Badui itu, orang yang beri macam tu, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan masukkan mereka itu di dalam rahmatnya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha ghafur dan juga maha rahim. Jadi alhamdulillah, itu adalah muka surat 202 yang sempat kita tadabbur sikit pada pagi ni. Moga-moga Allah SWT akan kurniakan kepada kita insya-Allah kefahaman, dan juga akan memandu kita dengan ayat-ayat ini ke jalan yang lebih baik, insya-Allah lebih benar, insya-Allah. Moga membentuk pemikiran kita, kefahaman kita terhadap Islam, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah jumpa lagi dalam muka surat yang akan datang, itu muka surat yang ke-203. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.